daripada kawasan Kepulauan Military Base akan mengakhiri berdekatan dengan apartmen Jogopol. Dan saksikanlah pasukan Aerowolf akan turun. Winda Power dan Footballis akan turun kawasan ini, Bigetron. Pilihan berdekatan dengan kawasan Milta atau mungkin Farm ialah menjadi tempat kesukaan mereka, tapi dari segi bulatan, mari kita saksikan di manakah circle atau bulatan kita. Yang pertama akan kita saksikan sebentar sahaja lagi. Okay. Pemilihan yang baik sebenarnya daripada beberapa pasukan. Tapi kita lihatkan kat sini satu benda yang menarik ialah Zeus dengan Na'vi, dengan 4AM, dengan PW888 duduk di tempat yang berdekatan, iaitu mereka seolah-olah ingin mengambil tempat yang sama. Begitu juga dengan pasukan A1 Esport. Jadi ada satu kepadatan sedang berlaku di kawasan atas dan diharapkan ini akan mendatangkan dividen kepada pasukan-pasukan seperti Secret untuk mendapatkan markah yang maksimum, kerana pada ketika ini tak kira macam mana pun saya rasa pasukan Na'vi yang memang akan farm dekat bahagian apartmen bahagian atas tu, mereka akan bertemu dengan pasukan 4AM. Sebab 4AM memang kita nampak flight pass tu tak membolehkan mereka untuk pergi ke Yasnaya Poliana. Jadi mereka akan terpaksa dekat dengan pasukan lain. Seperti biasa kita akan tengok RRQ di Pochinki. Yang ini memang tak ada orang nak lawan lah. Tapi bahagian Jogopol tu teringin untuk melihat adakah akan berlaku early team fight. RRQ Pochinki nampak paling selesa, tapi hari ini je pertukaran yang drastik berlaku di mana Zeus terus berada di tempat pertama dan memecahkan 100 kill untuk PMGC Zeus. Itulah pasukan tersebut. Kita saksikan bersama-sama ketika ini di mana Zeus akan dilihatkan lebih banyak. Sebelum ni macam Zeus macam tak payah tengok lah. Diorang macam tak apa kita jangan tunjuk sangat, tapi Zeus paling ganas sekali. Jadi memang kita akan saksikan Zeus di mana Ziol 6,770 damage. Itu banyak sekali damage dan ada 35 kill dah ketika ini. Pergaduhan awal 4M dan A1 dengan bantuan reverse. Kompang di Palu pap terus hantar pulang ke lobi dahulu untuk A1 Esport. Begitu ganas sekali dan begitu ni lah. Dia kata agak kejam lah, kena tumbuk je mati, lepas tu kena pula lenyek daripada bahagian belakang. Mayat tersebut pastinya ada kesan-kesan tayar. Tapi A1 Esport dekat dengan kawasan shooting range, juga berdekatan dengan shelter ikutkan ketika ini. Tapi tak mengapa. Saksikan DSJ pula minit yang keempat. Ya, betul. Tadi A1 Esport sekali lagi akan menjadi mangsa First Blood. Tadi di Sunhawk juga sama. Kini ia berulang kembali, ditumbuk oleh Suk dan seterusnya di reverse. Tentunya dia hanya mampu menyanyikan lagu yang sedih seperti aduh sakitnya. Aku dah harus ditambuknya. Bongol lah. Aku dah tahu dah mesti kau sambung. Jadi aku ambil 3 ayat pertama je kan. Tapi itulah dia. Sekarang kita boleh akan average kill 1.9 dan 2.1 antara Order dan Ziol. Dan naik begitu banyak sebenarnya untuk Ziol. Saya rasa kemungkinan average dia sebelum ni mungkin 1.5 saja. Tapi hari ni saja dah mengubah dia punya statistik tu jadi sangat-sangat tinggi. Sebab semalam kalau kita tengok daripada kill statistik, top 5 tu Zeus tak ada pun. Tiba-tiba saja dah naik begitu banyak. Dan di sini Team Secret ada di tengah-tengah circle. Dan nasib inilah yang sebenarnya mendatangkan kemenangan kepada mereka semalam. Harap-harapnya ia berlaku perkara yang sama. Dan pada waktu ini pasukan Zeus tidak bertemu pula dengan pasukan 4M. 4M sebenarnya dia turun Jogopol, terus ambil kereta lalu kawasan A1, lepas tu pergi Yasnaya Poliana. Satu tindakan yang sangat-sangat bijak lah. Saya sangkakan 4M akan mungkin pergi ambil tempat Na'vi tadi, tapi diorang pun tahu Na'vi ni bukannya satu pasukan yang mudah untuk diratakan. Ya, Na'vi. Tapi sekarang ini apabila kita tengok Zeus dia macam Nova SQF aku langgar, kau aku langgar je lah. Dia dah jadi macam tak kisah dah. Mereka sekarang ni seperti dah jadi neutral. Bila ada perkara tersebut berlaku, bagus untuk mana-mana squad. Lagi-lagi Zeus lah, bagus untuk mereka. Mereka seakan neutral lah. Dia mengatakan bahawa semua squad sama saja. Jadi
mereka akan lebih berani untuk melakukan rusuhan ke bahagian hadapan, dan contohnya ialah seperti pusingan-pusingan sebelum ni, lagi-lagi di Sunhawk sebentar tadi. Itu antara contoh yang terbaik menunjukkan bahawa tanpa ada sebarang kelengkapan, tanpa punya nyawa yang penuh, anda boleh menang jikalau anda yakin dan jikalau anda betul-betul inginkan. Itulah dia antara salah satu benda yang saya rasa paling mantap sekali tunjukkan daripada Zeus. Tapi TSJ ini GZAC. TSJ GZAC bersama dengan ahli-ahli pasukannya yang lain juga baru saja memenangi Erangel sebentar tadi. Dia bersama dengan rakannya 2K ataupun Woke. Dia juga Woke setelah menang tadi dia mengatakan gempok kungkap. Lebih kurang macam itulah. Gempok kungkap bukan gempok lagi bukan Nama-nama pun dah lebih kurang kan. 2K tapi dia macam Woke lah nama dia. Tapi dekat sini kita melihatkan Nova, Order dan juga Paraboy telah pun mendudukkan dirinya di satu kawasan tengah-tengah circle ni pun memang circle yang mereka pandai main. Seperti kita tahu kalau circle tu ke Gatka, mereka juga berpeluang sangat-sangat tinggi. Paraboy. Satu gerakan akan dilakukan terlebih dahulu ke bahagian depan, tapi alamak sekat pula. Okay, dia nak ikut jaga kereta tu elok-elok. Footballist. Betul-betul santai daripada si Lovazi ni. Ke kiri ke kanan beliau. Sangat-sangat santai daripada Lovazi. Mungkin dia nak mengelakkan dirinya daripada terus ditembak. Jika kalau ada enemy, dia kena tembak dalam keadaan yang straight tersebut. Memang akan tegak terus pergi ke ni lah, ke lobby. Tapi jika kalau perkara itu dilakukan ke kiri ke kanan, tidak akan menjadi masalah. Dan Lovazin betul-betul footballist. Sebenarnya mereka tahu begitu orang dekat sini dan mereka akan langgar sekali lagi kawasan ini. Mungkin akan mendatangkan hasil jikalau mereka melanggar, tapi tidak. Mereka akan teruskan lagi perjalanan mereka ke bahagian hadapan. Dua orang lagi pemain mereka jauh di bahagian belakang. Corina Power berada di persekitaran ketika ini. Frozen dan Axa juga sedang melakukan satu pergerakan masuk ke dalam bulatan kita yang seterusnya. Ini ada pemandangan dari segi circle, shelter, Milta dan juga farm. Tiga pasukan ini berada bersebelahan antara satu sama lain. Ya. Dan kalau kita lihat kan sebenarnya pada ketika ini Lutz tadi dia menggunakan satu kereta dan kereta tu setakat ini saya nampak dia seorang je pakai, iaitu kereta merah tu. Dan masalahnya dengan kereta-kereta yang terlalu noticeable ataupun terlalu menyerlah kan, orang akan tahu siapa yang rotate dekat situ. Jadi pada ketika ini saya rasa BTR kemungkinan besar orang nak tahu lah. Okey tu kereta Lutz tu. Kereta warna merah tu. Jadi dekat belakang ni memang confirm footballist bukan tim lain. Jadi diorang pun BTR pun macam tidak begitu mengendahkan rotation tersebut berlaku sebab mereka tahu siapa yang mereka lawan dan ia tidak akan mendatangkan dividen besar kalau mereka lawan sekalipun. Ya. Ini dia Axa. Kali ini kita pergi kepada round pula ketika ini. Footballist antara salah satu squad yang memang sebenarnya tu yakin sekali lah kalau diorang nak pergi jalan-jalan kan. Diorang akan jalan je straight forward. Daripada PKD tadi kita lihat kan tadi, mereka memang suka bergerak. Tapi pergerakan mereka ialah untuk masuk ke dalam circle. Itu yang paling penting sekali. Circle ialah tak, Raum ni saya rasa dia seorang je yang pakai kereta kayu ni. Tak tahu nampak orang lain ke tak, tapi rasanya semalam pun dia ada nampak menggunakan kereta kayu yang dibuat di bengkel kemahiran hidup tu. Nampak rasanya orang kalau dia nampak kereta tu tahulah ni footballist juga. Footballist dia banyak kereta yang unik. Jadi orang tahu siapa yang rotate. Sangat-sangat unik digunakan pakai. Ini Ziol antara salah satu tempat yang paling terbuka sekali. Compound ni paling terbuka sekali. Sekeliling mereka boleh datang rush tanpa sebab. Jadi Zeus memilih tempat yang saya rasa orang takkan datang, orang takkan pilih, tapi dia akan langgar juga. Apa yang jadilah untuk pasukan mereka. Kalau kita tahu kat sini kalau berbagai arah datang memang sukar untuk mereka melakukan sesuatu, tapi Yohai Boy tembakan berterusan berlaku, cuba terdapatkan pemain daripada pasukan Alpha 7 Mafioso melompat-lompat mencari di manakah keberadaan si Yohai sebentar tadi. Secret Yohai kalau dia bangun mungkin dia akan terkena, tapi kali ini Yohai sangat-sangat bijak menunggu masa yang paling sesuai sekali. Rakan-rakan mereka telah pun sampai ke dalam kedudukan ini dan Matoy telah pun mula untuk bergerak ke depan. Wow, betul-betul Matoy di antara bahagian hadapan. Matoy merupakan antara seorang scouter, tapi dia dah jadi raja pula tiba-tiba kali ni.
Itulah dia tak tahu apa benda yang berlaku dekat sini. Mak Toy tidak mengambil keputusan untuk duduk di dalam compound terlebih dahulu. Dia akan duduk di bahagian luar, tapi asalnya Team Secret sudah bermula. Ya, memang cantik gerakan daripada Mak Toy itu, membuahkan hasil yang lumayan untuk dirinya. Itu menjatuhkan salah satu daripada player mungkin yang dapatkan confirm kill terlebih dahulu, tapi dia tahu satunya ialah kalau dia dapat jatuhkan player ini, dia akan menyebabkan Alpha 7 akan berpatah balik dan tidak mau ambil tempat ni dah. Lagipun tempat yang Alpha 7 ni ialah high ground. Jadi kalau diorang tak halau Alpha 7 sekarang, boleh jadi nanti bila diorang nak rotate, Alpha 7 akan menjadi duri dalam daging kepada pasukan Secret kalau mereka nak rotate keluar bila circle itu lari daripada compound tersebut. Tapi di sini kita melihatkan pasukan Zeus yang daripada tadi sekarang ni pasukan DA sendiri yang akan cuba menyelesaikan masalah Zeus ini, tapi Zeus pula yang mendapatkan kill terlebih dahulu. Pasukan DA yang terpaksa lari bertempiaran seperti tidak cukup tanah apabila bertemu dengan pasukan Zeus yang seolah-olah telah menemui satu formula emas bagi kejayaan mereka. Yep. Betul dan benar sekali Mak Toy dan juga Rex akan berada bersebelahan saja. Tapi iShot akan memilih untuk pusing ke? Mungkin mereka nak melakukan satu flank yang menarik dan tertarik sekali, dan ini merupakan satu perkara yang sangat-sangat baik sekali dilakukan pada si iShot. Jika mereka boleh mendapatkan satu lagi kejatuhan, mungkin iShot akan mampu untuk mendapatkan satu ataupun dua kill. Dalam situasi ini mereka sedang mengembang besar daripada segi formasi mereka. Rex masih lagi berada di bahagian bawah UI Boy. Tapi itulah dia Mafioso di tempat terbuka, tembakan dilepaskan. Tidak sempat untuk dapat kejatuhan. Jika dia dapat knockdown tadi tu, pastinya free kill ataupun kill itu akan dapat dipastikan oleh iShot. Tapi iShot dia akan terpaksa untuk bunyikan kenderaan itu terlebih dahulu. Pagi yang dia pakai dan Old Boy baru saja mendapatkan Godless daripada kawasan Zeus. Zeus. Kali ini mereka akan terkena satu rusuhan daripada pasukan Na'Vi, dan pasti Na'Vi akan berkeinginan dan berminat untuk mendapatkan kill-kill tersebut. Satu knock kalau boleh memang nak kill saja, tapi kebanyakan knock ini akan dapat diselamatkan dengan agak pantas. Ya betul, ini merupakan satu benda yang diinginkan oleh Na'Vi. Na'Vi sebenarnya satu tim yang memang bergantung betul kepada momentum, dan kita lihatkan All Boy sekarang ni dia seolah-olah ingin memberikan motivasi kepada player-player ataupun rakan-rakan yang lain. Kita boleh datang balik dalam game ini, kita boleh datang dengan confidence, dan kalau mereka berjaya ratakan pasukan Zeus ini, memang merupakan satu boosting moral yang sangat cantik, sebab Zeus sekarang ni nombor 1. Kalau mereka boleh ratakan tim nombor 1 ni, mereka pun ada kemungkinan boleh jadi nombor 1 selepas ini. Benar, tepat dan benar sekali secara keseluruhannya. Walau bagaimanapun kalau kita dapat saksikan bersama-sama akan dilakukan terlebih dahulu Alpha 7 nyawanya sedikit oleh si Mafioso, tapi jika iShot ada di tempat terbaik mungkin dia boleh dapatkan knockdown tersebut. Tapi sekarang ini Alpha 7 akan mula untuk melakukan satu pergerakan ke depan, cuba untuk mendapatkan si iShot terpaksa untuk berpatah kembali ke arah yang berbeza, dan mereka dengar kenderaan tersebut. Satu kenderaan 3 orang pemain ini antara salah satu benda yang tak disukai langsung oleh rakan saya, tapi kelihatannya dia akan mula untuk gerak terlebih dahulu Mafioso. Tempat yang sama mereka turun, dan ini antara salah satu perkara yang saya rasa kurang bijak daripada pasukan Alpha 7. Jikalau pasukan Secret mampu untuk mendapatkan satu lagi kejatuhan, sekurang-kurangnya satu atau dua kejatuhan, pastinya pasukan Secret akan mampu untuk terus bergerak ke depan lalu meratakan pasukan musuh mereka. Kelengkapan daripada pasukan Alpha 7 ini seakan-akan macam tak cukup. Mereka seakan-akan tak cukup dari segi kelengkapan ataupun utilities pemulihan. Ya, tapi kita lihatkan permainan daripada Team Secret dan Alpha 7 ini bagaikan bermain catur pada waktu sekarang ini. Seolah-olah kalau kita lihatkan tadi iShot tu menjadi king, dan kemudian mereka menghantarkan 3 askar mereka untuk check kepada pasukan Secret, dan kemudian iShot terpaksa berpusing balik, dan kemudian kita lihatkan Mafioso tu ditekan oleh Yuhai, dan kemudian mereka datangkan satu kereta dengan 3 orang itu ke dalam kawasan di mana mereka check balik kepada iShot pula supaya iShot melarikan diri. Bukan iShot, saya minta maaf, Yuhai melarikan diri, dan memang menjadi supaya nyawa Mafioso tidak terancam. Satu pergerakan bijak daripada Alpha 7. Yep, sangat-sangat bijak sekali Alpha 7 melakukan perbuatan tersebut, tapi Smoke telah pun bersedia. Matic akan memulakan pergerakan ke depan mencari pemain daripada Singapura tersebut dan bersembunyi di dalam masa, tapi dia masih lagi berpusing-pusing. Tigzi betul cari, dia pakai rambang saja dilepaskan terhadap diri beliau. Sekarang ini Toykot nyawanya lasit dan dia akan rata. Begitu saja One Esports akan rata. Saya rasa Toykot tu macam pertama kali saya nampak nama dia. Ya, mungkin mereka menggunakan player tambahan ataupun player simpanan
Tapi di sini kita melihatkan tim Secret sebenarnya berada di luar circle dan mereka kena masuk. Jadi itu yang sedang dilakukan pada ketika ni. Walaupun mereka begitu dekat, walaupun terlalu jauh. Sebab adanya pasukan Alpha 7 ini yang betul-betul menjaga kawasan ini. Maktoy dan Rex yang berada di luar, di bawah belum lagi ingin membawa diri mereka ke arah ini. Mungkin mereka akan rotate pusing jauh sedikit kalau mereka tak dapat jatuhkan satu daripada Alpha 7. Tapi sebab kenapa Secret main dekat sini, sebab ini merupakan satu kawasan yang mereka memang sangat-sangat pakar. Banyak kali mereka menang dekat situ. Memang hello. Bom tangan daripada Gonzo memang betul menyakitkan, tapi bom tangan daripada Begitron lagi menyakitkan. Tapi Gonzo sekarang ini sedang memegang satu lagi bom tangan. Mungkin cuma untuk dilempar ke bahagian depan dan saya rasa tepat lagi sekali kena. Microboy juga jatuh. Zaxi telah berjatuh. Tinggal Ryzen bersorangan saja. Ini mengakibatkan mereka akan terpaksa untuk membuka bom-bom masih ada. Tapi PWI sikit lagi nak terlanggar. Tetapi malang sekali. Ini Ryzen kena. Tak kena lagi Ryzen. Hidup lagi dia. Betul-betul hebat daripada Ryzen, tapi malang sekali. Yang langgar sekali lagi tu ada dua di bawah, mengakibatkan dia akan tetap terus dibunuh saja. Memang betul-betul hebat daripada Ryzen mengelak kita. Ya betul. Walaupun PW88 meletakkan dua kenderaan untuk langgar dia, tapi akhirnya kena jugalah kepada Ryzen. Dan PW888 tinggal lagi 3 orang untuk diguna pakai. Mereka terkorban 1 orang tadi tersilap langgar pada Ryzen. Nampak macam tepat kena, tetapi Ryzen mengelak pada last minute. Pandai betul permainan daripada Ryzen. Dan BTR walaupun pun tinggal satu saja, itu Laksi. Tapi belum lagi tamat perlawanan adalah perlawanan di tempat ini antara Team Secret dan juga Alpha 7. iShot berada di tempat yang jauh di belah kiri. Kita lihatkan balingan bom ini akan kena. Law di bahagian depan tidak terkena langsung untuk balingan tersebut. Mafioso daripada tadi duduk saja di dalam semak dan menyemakkan kedudukan. Tetapi Team Secret sebenarnya di dalam circle, jadi tidak begitu kritikal sekarang ni. Tapi kita lihatkan terlebih dahulu bagaimana mereka ingin mengatasi perkara ini. Tapi Rex, jika dia nampak di manakah keberadaan musuh tu, dia boleh dapatkan satu kill percuma sangat-sangat dekat dalam semak tu. Janganlah dia betul-betul jadi semak. Kalau dia betul-betul bersembunyi dengan semak tu, sukar sebenarnya untuk dibantu ketika ini. Dan jika Rex terus bergerak ke depan, ini akan jadi satu masalah begitu besar sekali. Satu lontaran bom tangan lemparkan terlebih dahulu. Maktoy akan mulakan gerakannya ke bahagian kiri. Dia dah bangun, Rex terkena terlebih dahulu. Pastinya Rex akan terus yang terpulang ke lobby, tapi Yuhai telah pun bersedia. Tembakan Yuhai lebih mantap, lebih menarik sekali. Berjaya terdapat satu jatuhan, tapi Maktoy dan juga iShot telah pun bergerak ke kawasan kiri. Dan Yuhai akan jatuhkan terlebih dahulu. Satu gerakan yang tak dapat disangka-sangka akan berlaku. Mereka dah tahu dah, dua orang pemain telah pun terus bergerak ke kawasan kiri ataupun kawasan kanan mereka ketika ini, mengakibatkan mereka terus merusuh si Rex dan juga Yuhai. Jadi Secret tinggal dua orang pemain saja lagi yang masih berdiri ketika ini. Yap, itu memang betul. Tapi Rex tidak menyerah kalah. Dia merangkak jauh daripada pasukan Alpha 7. Swaguin masih lagi menembak pada pasukan Secret. Tapi dua-dua pasukan ini tidak berada dalam circle. Tapi nasib baiklah Maktoy dan iShot masih lagi hidup dan mereka telah rotate terlebih dahulu di tempat yang tidak akan dikejar oleh pasukan Alpha 7 buat waktu ini. Tetapi 12 tim sahaja yang tinggal menandakan satu markah untuk setiap pasukan ini. Pasukan Team Secret ada 2 orang, DA ada 2 orang, Zeus ada 3 lagi orang dan mereka berada di dalam circle. Navi walaupun ini adalah game kebangkitan mereka. Mereka sebelum ini pada hari pertama merajai berkali-kali Erangel. Kali ini mereka ada 7 kill, 4 player masih ada, mereka ada circle. Dapatkan circle yang seterusnya, tapi itu ada Korpai mendapatkan siaksa. Kali ini antara satu tempat yang menarik sekali. Berlakunya pertempuran bom tangan. Lebih bom tangan telah pun dilemparkan daripada pasukan PW888. Kat kawasan tu pun banyak sebenarnya kotak-kotak yang telah pun tersedia ada. Bigetron sebenarnya kotak-kotak pasukan Bigetron telah pun terjejah dekat kawasan ini. Tinggal 12 pasukan saja yang berbaki. Ini merupakan minit kita yang ke-20. PW888 mereka masih lagi ada ke-4 pemain. Frozen Exa semuanya akan mulakan satu gerakan masuk ke dalam bulatan yang seterusnya. Ini merupakan bulatan kita yang ke-5. Race telah pun jatuh tanpa sebab di satu kawasan yang berbeza. Pergerakan dilakukan terlebih dahulu oleh pasukan PW888. Tapi boleh dikatakan sekarang ini antara salah satu benda yang tak patut untuk dilakukan oleh pasukan mereka. Seorang pemain telah berjatuh terlebih dahulu, hantar ke lobby ketika ini. Dan PW888 mereka seakan-akan dah tak kisah apa yang berlaku. Mereka kena langgar dan mereka kena masuk ke dalam circle terlebih dahulu.
Ya betul. Pada waktu tadi kita menampakkan juga Swagwin dijatuhkan oleh pasukan Secret. Pada waktu ini Secret belum lagi ada kill. Mereka belum lagi masuk dalam circle tapi mereka sudah ada 1 point. Kerana ada 12 saja yang tinggal tapi Pochinki sebenarnya. Tempat ini RRQ ada 4 player dan mereka pula bermain di tempat yang mereka paling pakar. Adakah tim bertaraf dunia ini akan berjaya mempertahankan kawasan mereka, iaitu pasukan RRQ di Pochinki, di mana sedia maklum memang tempat ni mereka selalu menang kalau betul-betul circle tu pergi ke tempat mereka. Ya, benar sekali. Navi mereka sedang berada di bahagian atas bukit di mana Smoke dengan Mini 14 yang berpakai melihatkan terhadap pemain daripada pasukan Alpha 7 di bahagian bawah. Mereka 4 pemain lagi masih lagi hidup. Secret mereka lalu kawasan yang jauh tapi seorang pemain mereka telah pun dibunuh. Tinggal seorang saja lagi yang masih hidup untuk pasukan Secret ketika ini. Satu pergerakan yang agak sukar untuk pasukan mereka bertemu dengan Alpha 7 tadi. Tapi yang berada dalam semak tu menjadi punca. Tapi tidak mengapa. Permainan di Pochinki akan dapat disaksikan bersama-sama ketika ini. iShot masih lagi sedang berkeliaran di kawasan luar bulatan. Tapi walaupun dengan seorang pemain masih lagi ada peluang sebenarnya untuk mendapatkan kedudukan yang agak baik. Jadi marilah kita saksikan bagaimanakah dia akan mampu untuk meneruskan pergerakan beliau sehingga ke dalam bulatan-bulatan kita yang seterusnya. Sinilah dia RRQ, TSJ dan Sim Secret baru saja dilepaskan untuk dikeluarkan kepada yang 11. Ya, memang betul tu. Tapi pada waktu ini Pochinki, di hujung Pochinki adalah circle-nya dan Navi berada betul-betul di tempat yang baik. Alpha 7 cuba untuk masuk tapi jatuh 2 daripada mereka. TXZ cuba menjatuhkan Swagwin, hampir dapat tapi tidak tepat. Matic mendapatkan Mafioso pada waktu itu. Dan Pochinki terus akan digunakan 4M juga di satu kawasan di mana mereka boleh menembak dengan baik. Menampakkan beberapa orang. Navi masih sangat dominan. Player mereka yang letakkan depan meninggalkan Swagwin seorang saja dan dia pula akan dimakan circle. Manakala Navi ada player yang berada dalam circle tapi 4M mereka membuat satu langkah drastik untuk pergi langkah pasukan Navi pada waktu ini dan mereka akan cuba dapatkan kill terlebih dahulu. Tapi TXZ akan berpatah balik ke belakang. Cosmos juga akan dijatuhkan pada waktu yang sama. Ernie mendapatkan IC. Pada waktu ini Navi akan bertarung head to head dengan pasukan 4M tapi ada bantuan daripada tepi iaitu pasukan Konina Power. Swagwin akan dibunuh dan meninggalkan Alpha 7 di tempat yang ke-10 saja tapi Ernie dapat satu grenade kill. Mantap sekali. Bom tangan yang betul mantap tapi kita saksikan sekarang ini TXZ berjaya untuk letakkan bom tangan ke bagian hadapan ni saja. Paraboy dapatkan si Cosmos. Skill daripada bom ialah daripada Paraboy sebentar tadi. Bulatan sangat kecil. Ada 9 pasukan masih lagi berbaki. Navi mereka dah ada 9 kill. Adakah ini merupakan kebangkitan untuk pasukan Navi? Tadi beberapa, bukan tadi sebenarnya, daripada semalam beberapa pusingan mereka tidak begitu baik sekali dan 4AM baru untuk melakukan satu gerakan masuk ke dalam belakang kita yang seterusnya. Navi akan lawan dengan 4AM. Bom tangan di bahagian depan kalau dapat saksikan bersama-sama. Smoke cuba untuk mendapatkan pihak musuh daripada pasukan 4AM. Boleh dikatakan 4AM sedang berada di bahagian bawah, tempatnya tidak begitu baik sekali tapi Hasaki berjaya untuk memberikan desakan begitu banyak sekali terhadap pemain-pemain daripada pasukan Navi. Suk dia sedang proning di tempat yang agak terbuka tapi bom tangan sampai satu lagi. Cuba untuk mendapatkan smoke tapi saya rasa bom tangan tersebut tidak akan terkena. Aktif berjaya untuk dapatkan seorang pemain bergerak di kawasan kiri tapi tak berasa di bahagian ada seorang lagi pemain tapi Matic yang berjaya untuk dapatkan seorang lagi pemain. Pasukan 4AM sebenarnya Suk pun akan dapatkan si Aksa yang sedang berada di satu kawasan yang berbeza. Mereka tersekat di tengah sekarang ini. Tinggal Suk berseorangan saja yang berbaki. Sukar sebenarnya untuk 4AM bagi meneruskan perjuangan mereka dalam situasi ini. Walau bagaimanapun, Suk akan pastikan dia akan mampu untuk meneruskan perjuangan dia walaupun tinggal berseorangan. Dapil untuk pasukan Navi, mereka dah ada 12 kill di tangan mereka. Dan sekarang ini mereka boleh dapatkan lebih jika mereka dapatkan circle kita yang seterusnya. Ya, itu memang betul. Tapi Navi akan mendapati diri mereka di dalam circle. Salah satu daripada player mereka dalam circle itu ialah Q-Smoke. Walaupun Suk tadi yang begitu agresif kini terpaksa bermain dengan sedikit konservatif. Mereka hanya dapat 4 kill. Dan mereka ada tinggal 1 orang. Pasukan RRQ walaupun ada 4 player di tempat yang baik. 4 player di dalam circle, di dalam compound. Boy akan diserang daripada belakang oleh Suk dan Suk akan menjadi duri dalam daging api dalam sekam kepada pasukan Navi. Tadi mereka bertarung 4v4. Sekarang ini hanya menjadi 3v1. Tapi Suk masih lagi akan berusaha untuk meratakan pasukan Navi. Q-Smoke mempunyai tugas, menggalas tugas yang sangat penting iaitu dia berada di high ground. Dia kena memastikan kawasan dia masuk nanti agak selamat. Tetapi pada waktu ini dia juga berada dalam kesukaran dan tidak kelihatan seperti Q-Smoke ada apa-apa item healing.
Mungkin dia kena turun ke bawah, tapi Paraboy akan dijatuhkan oleh Q-Smoke juga. 13 kill sudah untuk Navi. Walaupun mereka terkeluar sekarang, mereka akan dapatkan begitu banyak poin. Sekurang-kurangnya 13 poin. Sekurang-kurangnya 15 poin setelah dapatkan nombor 7. Tapi itu dia Renalri akan terkeluar. Dan bukan itu saja, malah pasukan 4AM juga akan dikeluarkan top 5 pada waktu ini. Yep, top 5 kali ini. Tapi kalau kita dapat lihat sekarang ini, Yol bersorangan mendapatkan 2 orang pemain. Bayangkan Amelia akan cuba untuk turun ke bawah terlebih dahulu, memberikan bantuan untuk akan lepaskan terhadap 2K. Cuba untuk dapatkan kill terhadap 2K. Nyawa lasik dan itulah dia rata. Ziol dapatkan lebih kurang 2 kejatuhan bersorangan saja sebentar tadi, mengakibatkan tapi malang sekali RRQ nampak perkara tersebut berlaku. Dan tim Zeus akan dikeluarkan di tempat yang keempat ketika ini. Meninggalkan hanya 3 pasukan saja yang masih lagi berbaki. Navi masih lagi berada dalam permainan kita dengan sebaik-baik mungkin. Nova SQF sedang berada di bahagian bawah dengan 3 orang pemain. 3 lawan 3. Tapi Jimmy dan rakan-rakannya masih lagi sedang berada kawasan luar bulatan. Cuba untuk masuk tapi mati. Mesti dapatkan kick. Dia betul mantap sekali dengan Mugra di P28. Navi. Seorang pemain mereka jatuh. Mati juga jatuh. Tinggal seorang pemain saja lagi berbaki. Oda cuba untuk dapatkan satu lagi kill terhadap pemain pasukan Navi ini. Tapi RRQ akan masuk dari bahagian belakang. Seorang saja yang tinggal Navi. 1 lawan 2 lawan 3 di bahagian belakangnya. Tapi Navi kalau dia pergi belakang RRQ dia akan rata terlebih dahulu. RRQ lawan dengan Nova SQF 2 lawan 3. Mari kita saksikan bagaimana pasukan RRQ akan melawan dengan pasukan Nova SQF. Oda melupakan tembakan Evo16 mendapatkan Gina terlebih dahulu dari si Jimmy. Gina dijatuhkan terus, cuba untuk dibunuh. Biar D2E sahaja yang tinggal seketika ini untuk pasukan RRQ dan juga Nova XQF. Ya, pada waktu ini D2E mengambil langkah yang lebih berjaga-jaga duduk di bahagian belakang untuk menunggu cabaran. Tapi itu dia order sebab dia ada Groza. Sebab itu dia begitu berani sekali untuk pergi ke depan. Dan dia akan mendapatkan D2E. Nova SQF sekarang ini meninggalkan order dan juga Jimmy. 2 player yang terbaik yang mereka perlukan pada ketika ini untuk pasukan Nova. Bolehkah mereka meratakan biar nampak seperti game ini hanya menunggu masa saja untuk Nova SQF RRQ akan sekali lagi terkapai-kapai untuk mendapatkan mereka punya first chicken dinner. Melainkan biar boleh melakukan perkara yang amazing. Tapi malang sekali Nova XQF sekali lagi akan mencapai chicken dinner walaupun dengan 7 kill, tetapi itu merupakan satu anjakan yang mereka perlukan untuk kembali ke dalam perlumbaan mendapatkan nombor 1. Nova XQF pemenang winner-winner chicken dinner anda yang untuk game ke-6 hari ini. Tepat sekali. Chicken dinner yang diperlukan dan diingini Nova SQF ketika ini dapatkan chicken dinner tersebut. Dan mereka antara salah satu pasukan yang sangat-sangat konsisten dan pastinya kali ini mungkin mereka boleh mengejar pasukan Zeus Esports. Tapi perbezaan mata itu sukar lagi untuk kita saksikan. Pasukan Zeus pun mendapatkan kill yang begitu banyak sekali untuk pusingan sebelum ini atau pusingan yang baru saja kita lalui tadi. Pastinya itu akan jadi sangat-sangat menarik sekali siapakah dia yang akan berada masih lagi di tempat pertama dan adakah Nova SQF akan mampu untuk menangkas pasukan 4AM di tempat yang kedua dan sebagainya. Winner-winner chicken dinner milik Nova SQF RRQ di tempat yang kedua dan mungkin RRQ akan mampu untuk meningkatkan kembali prestasi pasukan mereka sehingga ke pitch yang pertama. Ya, memang betul tu RRQ perlukan kemenangan besar. Mereka dapatkan markah yang agak besar dekat sini dengan 12 markah di tempat kedua. Campur dengan kill mereka mungkin 67, mungkin mereka akan dapat 19. Tetapi pemenang besar di sini tetaplah pasukan Navi dengan finishing walaupun nombor 3, tetapi mereka ada 14 kill, mereka 24 markah secara total. Tapi tidak dilupakan juga pasukan Zeus masih lagi konsisten di tempat yang keempat. Dan itu akan memberikan dia sekurang-kurangnya saya rasa 10 markah ataupun lebih sebab dia tadi pun Abeli tinggal seorang tapi dia ratakan satu squad iaitu pasukan Secret Jin. Saya tak tahu dia bunuh semua ke, dia bunuh satu atau dua ataupun dibunuh satu orang yang last saja tapi tetap akan memberikan kill yang banyak. Jadi kita tengok dulu terlebih dahulu highlights tentang apa yang berlaku tadi game yang ke-6 untuk hari ini. Yang benar tu daripada kiri. Ini ni apabila Navi cuba untuk bermain dengan agak agresif untuk dapatkan pihak musuh mereka. Yang menariknya Navi dah ada lebih kurang beberapa kill juga sehingga ke akhir permainan tadi tapi malang sekali tak boleh buat apa-apa. Kat depan ni menunjukkan the due moments di mana Bigtron satu mute moment yang sangat-sangat menarik lah. Tadi Ryzen sepatutnya ditunjukkan Ryzen punya moment tu. Cuba untuk dilanggar tapi tak dapat dilanggar. Dua kenderaan datang, dua kenderaan langgar macam tak ada kelak tapi kedua-duanya tak terkena.
tak boleh berbuat apa-apa. Dan kebanyakan pasukan ketika bulatan ke-6 semuanya dah mula untuk berkumpul dan berada di dalam Pochinki, betul-betul berhimpit-himpit di kawasan Pochinki, sehingga Zeus melakukan pertempuran mereka pula dengan pasukan musuh yang berada dalam ini. Inilah Yul mendapatkan 2 kejatuhan dengan sangat-sangat baik sekali, berikan 6 kill. Tapi macam mana Amelie kena bunuh lah, waktu tu dia keluar ke dan sebagainya. Mungkin dia loot kot dan dia tak sedar RQ ada di persekitaran. Ya. Tapi tu dia. Aduh, sakitnya. Sinister dilanggar. Tapi tu dia pasukan Secret juga menemui stalemate sebentar tadi. Lama juga mereka menemui kebuntuan untuk Alpha 7 dan juga Secret, tapi malang tadi untuk Maktoy dan juga iShot. Ketika mereka masuk, mereka cuba untuk menyelinap tetapi disedari oleh 4M. 4M perlu melakukan satu tindak balas tetapi berjaya dipatahkan oleh pasukan Navi ketika ingin finishing, dan D2E mengambil last kill tadi kepada pasukan 4M Suk. Dan ini pula Navi ketika cuba untuk rotate masuk ke dalam RRQ, sebanyak 3 orang pun tak dapat nak meratakan pasukan Nova SKF yang tinggal 2. Memang satu kemasukan yang cantik daripada Order. Lagi-lagi pula dia memiliki Groza pula pada waktu tu. Memang sangat-sangat sakit cok, kata para boy. Sakit cok. Betul. Walaupun itulah dia untuk pusingan yang ke-5 kita ketika ini. Sebagai 2 pusingan, kejap lagi kita main Sanhok sekali lagi dan kita dapat saksikan gameplay yang menarik untuk pemain-pemain yang ada 16 pasukan ini. Zeus kali ini pun dapat tempat ke-6, tempat ke-4 kali ni untuk mereka dengan 6 kill. Bayangkanlah mereka konsisten daripada diorang top 5 ya. Untuk hari ini betul-betul top 5 ini memang kita boleh katakan konsisten, yang teramat konsisten daripada pusingan mereka. Tinggal 2 pusingan saja lagi. Kita tak tahu bagaimana untuk pusingan yang seterus-terusnya. Walau bagaimanapun mantap gameplay ditunjukkan. Sementara saja lagi kita akan lihatkan overall standing kita. Kita akan dapat lihatkan siapa yang berada di tempat pertama sehingga ke-16. Saya dapat rasakan bahawa Nova SQF mungkin akan dapat naik tempat kedua. Maybe boleh menangkas pasukan Zeus. Tapi Zeus tadi dia ada sekurang-kurangnya 6 kill dengan placement point yang ke-4. Jadi mungkin sukar sebenarnya untuk dikejar oleh Nova. Tapi mungkin Nova boleh dapat untuk melepasi ataupun mendapat ke tempat kita yang kedua ketika ini. Cuma pasukan daripada China, kedua-duanya berada di top 3 hari ini. Ya, itu tidak mengejutkan siapa lah untuk Nova berada di atas tu. Tapi kita kena lihatkan juga bagaimana di nombor sebab 4M tadi nampak macam tak begitu meyakinkan. Tapi kita akan tengok pada ketika ini overall ranking itu. Ya, itulah dia. Nova SKF di tempat yang kedua, belum lagi memintas Zeus. Zeus di tempat yang teratas dengan 204. Tapi sebenarnya Nova SKF dan 4M berkongsi mata dekat 192 dan kemudian pergi ke KDA. Kemudian Corina Power naik ke tempat yang kelima walaupun sekadar menambah 4 mata saja. Tapi di sini TSJ juga naik ke tempat ke-6. BTR dan TS dua-duanya jatuh sedikit. Tapi Navi akan naik ke tempat yang ke-9. Belum lagi masuk ke dalam top 8 walaupun mereka dapat 24 markah. Pada ketika ni mereka adalah, kalau ikut standing tadi, dia lah nombor 1 sebab dia paling nombor dia 24 markah, lebih tinggi daripada Nova SKF yang hanya tambah 22. Kemudian Alpha 7 dengan 3, RRQ juga akan naik di tempat ke-11. 12 adalah Footballers, Airwolf juga naik. PW8, ASL dan A1 akan duduk di tempat 14, 15, 16. Oh, cepat sekali. Walaupun satu peningkatan yang baik, tapi ASL dan A1 Esport hanya membawa kosong mata saja untuk pusingan kali ini. Dan bayangkanlah ASL dapatkan sekali chicken di Miramar. Silap saya itu hari pertama. Sekarang ini berada di tempat 2 yang terakhir. Kebanyakan daripada yang lain semuanya boleh dikatakan sekarang ini 70% dah dapatkan chicken dinner. Hanya ada lebih kurang 30% saja, 20 ke 30% saja yang terdapat alpha. RRQ pun yang menarik sekali, RRQ tak pernah lagi dapatkan winner chicken dinner. Ya, itulah. Pertama pasukan daripada SE sebenarnya ada 2 wakil kita yang tak memperolehi sebarang winner chicken dinner lagi. Ya, dan itu yang saya jangkakan tadi, di mana RRQ sudahlah apa dapat circle dekat Pochinki dan mereka ada 4 orang. Aku ingat tadi memang confirm lah dia akan jadi pemenang chicken dinner kat situ. Tapi masalahnya itulah, sebab mungkin aku dah cakap dia
akan menang chicken dinner dan juga tim bertaraf dunia. Tapi di sini kita akan tengok order. 3 kill, 457 damage dan survival time sebanyak 26 minit 16 saat. Game yang agak lama jugalah kalau untuk Erangel ni. Betul tu sebab seringkali sebenarnya angle 20 hingga 25, tapi disebabkan tadi ialah circle berdekatan dengan Pochinki. Jikalau circle tu dekat dengan kawasan terbuka, pastinya akan dapat kita saksikanlah gameplay yang menarik berlaku dan mungkin lebih pantas berlaku. Tapi sebab dia dekat dengan circle tu, dia dekat dengan compound, maafkan saya, dia dekat dengan compound ketika itu. Inilah dia kill and damage kita di mana Navi 3000 damage, 3200 damage. Saya rasa ini merupakan damage yang tertinggi sekali yang pernah Ya betul, tertinggi. Game. Tapi bukan kill yang tertinggi. Kalau dia dapat seeker, mungkin dia dapat kill yang tertinggi. Sebab sekarang ini kill paling tertinggi ialah daripada Zeus, iaitu 16 kill. SQF 7 kill, RRQ 5 kill, Zeus 6 kill, Ezreal 5, Aerowolf 8, OEM 5, 3 untuk Kondinan Power, 3 untuk PW888, Alpha 7 2, KDA 1, Team Secret kosong dengan damage yang banyak, Tron 1, Footballis 1, 0-0 untuk A1 dan juga ASL. Inilah di kill dan damage kita. Jika korang tak berapa perasan ke, yang warna orange tu ialah kills dan yang warna gelap kelabu ni ialah damage kita. Tapi paling tinggi 3200 damage, sangat-sangat menarik sekali lah untuk kita saksikan. Sebab tu 3200 damage ni dah ada macam 32 knockdown lah, 32 knockdown secara total ni. Betul. Dan dia punya kill tu pula kurang daripada separuh. Sebenarnya Navi memang banyak dapat jatuh ke orang tadi sebab diorang duduk di tempat yang paling tinggi. Tapi itu dia, high skill dipegang oleh Matic dengan 5, longest distance oleh Korpai 231 meter, grenade kill 50% daripada Paraboy, longest travel 15 km daripada Selim, dan Tikzi daripada Navi dengan highest assist. Jadi tidak begitu mengejutkan sebenarnya. Kalau kita lihat kan Matic tadi, bukan Matic tapi Tikzi kot yang berada dekat atas gereja tadi. Jadi sebabkan itu mereka punya damage banyak sebab diorang boleh tembak orang yang rotate daripada Pochinki. Segala orang yang keluar daripada bangunan ke bangunan itu dia boleh tembak. Sebab itu diorang dapatkan 3200 damage. So tapi of course bila kita main dekat bangunan ke bangunan, bila orang tu jatuh tak mesti kita dapat tembak. Sebab mungkin kita dapat tembak dia tapi dia terus duduk belakang bangunan. Sebab itu Navi dia dapat damage yang banyak tetapi kill tidak sampai separuh pun daripada apa yang sepatutnya. 3200 tu kita tahu lebih kurang macam 32 orang 100 nyawa kan. Dan kalau dapat knockdown 32 orang, separuh tu ialah 16 lah. Tapi ni 16 pun tak dapat, dia dapat 14 sahaja. Di total kill 3 orang saja mati kepada playzone, yang lainnya dibunuh secara fizikal. Total knockout 67 kali. Tengokkan total revive dekat situ, pembujukan berlaku sebanyak 24 kali. Dan terus diguna sampai 388 bom diguna pakai, bom asap, molotov dan sebagainya. Sebanyak 388, longest distance kill lah Korpai. Headshot ada 4 dan hanya 2 saja airdrop diguna pakai, dan satunya digunakan oleh Order tadi dengan dia punya